Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam Bahasa Melayu tahun 5 SK KSSR Semakan 2017. Tema kita masih lagi tema kemasyarakatan Unit 2, Kerjasama Eratkan Hubungan. Tajuk yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini iaitu Usaha Kita Bersama dalam standard pembelajaran 5.1.1 dalam kurungan 3 Romans. Dalam standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dari segi standard kandungan 5.1.1 dalam kurungan 3 Romans, memahami dan menggunakan pelbagai kata ganti nama mengikut konteks dengan betul. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat melengkapkan dialog menggunakan 4 kata ganti nama dengan betul berdasarkan bahan dalam lakonan secara individu. Dari segi kriteria kejayaan, di akhirnya, ia akan berjaya sekiranya murid dapat melengkapkan dialog menggunakan 3 daripada 4 kata ganti nama dengan betul berdasarkan bahan dalam lakonan secara individu. Baiklah murid-murid, sudah bersedia untuk belajar Bahasa Melayu tahun 5? Topik yang kita belajar pada hari ini iaitu topik tata bahasa. Sila buka buku teks muka surat 12. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan yang terdapat dalam buku teks kalian. Ya. Seperti biasa, kita akan membaca dan memahami teks tersebut. Okey, cikgu akan membaca pada hari ini. Kamu di rumah ikut serta membaca dan memahami teks yang telah kita baca sebentar nanti. Usaha Kita Bersama. Sempena Minggu Kebudayaan SK Seri Damai, pasukan teater sekolah tersebut akan mengadakan persembahan bagi membuat kutipan amal. Ya, jika kamu lihat dalam segi pendahuluan ini, sempena Minggu Kebudayaan SK Seri Damai, pasukan teater sekolah ini ingin membuat persembahan ya sebagai membuat kutipan amal. Jadi mari kita lihat dialog antara peserta ataupun pasukan teater sekolah ini. Dinesh, kita diberi watak sebagai panglima. Yang menjadi penduduk kampung pula siapa? Sofia dan Danish menjadi penduduk kampung. Ketika pementasan, mereka akan berdiri di sana. Afifi, bolehkah kamu ajar saya intonasi untuk dialog ini? Boleh. Mari kita duduk di sini. Ayat manakah yang susah itu? Beritahulah saya. Ya. Jika kita lihat ini watak antara Danish, Afifi, ya, di mana mereka sedang mengadakan latihan sempena Minggu Kebudayaan SK Seri Damai. Jadi, Dinesh dah diberi watak sebagai panglima. Sofia dan Danish diberi watak sebagai penduduk kampung. Jadi, mereka sedang berbincang kedudukan mereka sewaktu berada di dalam pentas. Dinesh telah meminta Afifi untuk memberi tunjuk ajarnya dalam menyebut intonasi yang akan dituturkan dalam persembahan tersebut. Jadi sebagai rakan, Afifi membantu Dinesh untuk menghayati intonasi dialog yang akan diujarkan. Okay, ya. Jadi kita teruskan. Okay, baiklah murid-murid, sebelum tu jika murid-murid perhatikan di dalam buku teks ini terpapar ada beberapa tulisan yang berwarna, ya, iaitu berwarna merah, biru dan hijau. Tulisan ataupun perkataan yang berwarna merah ini ialah merujuk kepada kata ganti nama. Ya, warna biru itu merujuk pada kata ganti nama tanya. Dan yang ketiga berwarna hijau kata ganti nama tunjuk. Ya, nanti cikgu akan jelaskan dengan lebih mendalam lagi selepas ini. Jadi kita teruskan pada pembacaan kita dalam cerita yang seterusnya. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Ya, ini merupakan peribahasa ya dalam
budaya orang Melayu, iaitu seikat bagai siris, serumpun bagai serai, melambangkan kerjasama ataupun perkara yang dilakukan secara bersama-sama. Okay, mari kita baca cerita ini. Watak Temenggung, penghulu, sultan, orang kampung iaitu suami isteri. Babak 1, di istana. Orang kampung dan penghulu datang menghadap sultan. Temenggung. Ya, ini dialog Temenggung. Ampun tuanku, sembah patik harap diampun. Penghulu kampung Merbau datang menghadap tuanku untuk membuat aduan. Okey, kita baca dialog sultan. Beta berkenan untuk mendengarnya. Silakan penghulu. Okey, ya, kita akan baca dialog penghulu. Ampun tuanku, semalam kampung Patik telah dilanda ribut yang kuat menyebabkan rumah Pak Mail dan Mak Embun serta beberapa buah rumah yang ada di situ rosak. Oleh itu, kalau nampak tanda pensil tu, tempat kosong, memohon bantuan daripada tempat kosong untuk membaiki rumah-rumah tempat kosong. Ya, jadi dialog sultan. Baiklah penghulu. Tempat kosong akan membantu apa-apa yang perlu. Dialog penghulu. Terima kasih tuanku. Mari kita lihat babak yang kedua. Baginda telah menintahkan semua hulu balang dan rakyat jelata bersama-sama membaiki rumah mangsa ribut. Penduduk kampung gembira kerana rumah mereka telah kembali seperti sedia kala. Mereka juga berganding bahu menaikkan semangat penduduk kampung itu semula. Okey, jika kamu lihat teks ini tentang pematasan yang dilakukan oleh Dinesh, Afifi, Sofia, Danish, ya. Pematasan yang perlu dilakukan oleh mereka di mana ada watak Temenggung, penghulu, sultan, orang kampung yang berlakon sebagai suami isteri. Dalam babak 1 ini berada dalam situasi istana di mana seorang penghulu menghadap sultan. Ya, jadi perkara ini telah diberitahu oleh Temenggung, ya, bahawa penghulu kampung ingin Merbau ingin menghadap dan membuat aduan tentang sesuatu perkara. Jadi sultan berkenan, ya. Berkenan tu maksudnya bersedia untuk mendengar apa yang aduan yang ingin disampaikan oleh penghulu tersebut. Jadi ketika penghulu menghadap sultan, dia telah menceritakan keadaan kampungnya yang telah dilanda ribut kuat sehingga menyebabkan beberapa rumah penduduk di kampungnya telah rosak. Ya. Jadi kehadirannya berjumpa dengan sultan untuk meminta bantuan membaiki rumah-rumah tersebut. Aduan yang telah dilakukan oleh penghulu disambut baik oleh sultan. Jadi pada babak yang kedua, sultan telah menitahkan semua hulu balang dan rakyat jelata supaya membaiki rumah mangsa ribut. Jadi penduduk kampung merasa amat gembira kerana mereka boleh hidup seperti sedia kala. Mereka juga telah berganding bahu untuk menaikkan semangat penduduk kampung itu semula. Jadi ini cerita yang akan dilakonkan oleh Afifi dan rakan-rakannya di sewaktu pementasan drama di sekolahnya. Ya, jadi seperti biasa, jika kamu lihat ada tempat kosong ataupun simbol pensil yang perlu kita lengkapkan dengan kata ganti nama. Sebelum itu, cikgu akan terangkan dulu apakah itu kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri, tanya dan tunjuk. Ya, mari kita lihat contohnya satu persatu. Okey, kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, kata ganti nama diri pertama. Ya, ini bermaksud kita menggunakan kata ganti dari ini untuk mewakili diri kita sendiri, ya, orang yang bercakap. Contohnya saya, aku, Patik, beta, hamba, kami dan kita. Kami dan kita merujuk kepada kata ganti nama diri secara jamak. Okay, itu kata ganti diri pertama. Yang kedua, kata ganti nama diri kedua. Contoh kamu, engkau, tuan hamba, awak, anda, tuanku, tuan, puan, saudari, saudara. Ya. Kata ganti nama diri merujuk pada orang yang kita ajak untuk berbuat ataupun bersembang. Okey, kata ganti nama diri yang ketiga iaitu kita menceritakan tentang orang tersebut.
Ya, apa yang kita boleh lakukan untuk menggantikannya? Ya, kita gunakan kata ganti seperti dia, beliau, mereka, baginda, nya, dia. Okey, ini kata ganti nama diri. Mari kita lihat kata ganti nama tanya. Kata ganti nama tanya ini ya berbentuk persoalan. Mengapa, apa, siapa, berapa, bagaimana, bila, di mana. Ya, dengan mudah cikgu sertakan sekali di sini formula untuk kamu mengingati kata tanya ini. Ya, kata ganti nama tanya itu iaitu must be, di ataupun must 3b 1d. Ya, supaya kamu akan ingat kata ganti nama tanya ini apabila kamu menghafal menggunakan teknik must be, di. Okey, mari kita lihat pula kata ganti nama tunjuk. Ya, terbagi kepada dua iaitu kata ganti nama tunjuk umum. Ya, merujuk kepada benda atau perkara. Itu, ini. Ya, itu, ini. Dan yang kedua, kata ganti nama tunjuk tempat. Yang merujuk kepada tempat. Sana, situ, sini. Ya, sana dan situ merujuk kepada benda yang jauh, ya, tempat yang jauh. Sini, tempat yang berdekatan dengan pengujar. Okay, jelas ya murid-murid tentang kata ganti nama? Kata ganti nama ada 3 iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tanya dan kata ganti nama tunjuk. Okey, sekiranya jelas, kita nak pergi ke aktiviti yang seterusnya, melengkapkan dialog. Okey, baiklah murid-murid, tibalah aktiviti kita yang seterusnya itu melengkapkan dialog menggunakan kata ganti nama. Okey, kita dah baca cerita ini, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Ya, watak tadi, watak temenggung, penghulu, sultan, orang kampung iaitu suami isteri. Babak 1 di istana iaitu orang kampung dan penghulu datang menghadap sultan. Okey, temenggung berdialog. Ampun tuanku, sembah pantik harap diampun. Penghulu kampung Merbau datang menghadap tuanku untuk membuat aduan. Jika dilihat dalam dialog ini terdapat beberapa perkataan berwarna merah iaitu tuanku patik, iaitu penggunaan kata ganti nama diri. Ya, satu tip ya murid-murid, kamu perlu ingat sekiranya kita adalah rakyat. Kita adalah rakyat dan jika kita berbicara dengan sultan atau raja, kita perlu menggunakan kata ganti nama diri patik, ya, patik. Dan kita perlu menggelarkan sultan ataupun raja tuanku, ya. Dan kiranya raja atau sultan yang bercakap, penggunaan kata ganti namanya ialah beta. Dan sekiranya kita menceritakan tentang sultan dan raja, kita perlu menggunakan kata ganti nama baginda. Ya, cikgu harap kamu jelas dengan pernyataan tentang kata ganti nama yang digunakan oleh rakyat ketika berbicara dengan sultan atau raja. Jadi kita teruskan ke dialog sultan. Beta berkenan untuk mendengarnya. Silakan penghulu. Penghulu. Ampun tuanku, semalam kampung Patik telah dilanda ribut yang kuat menyebabkan rumah Pak Main dan Mak Embun serta beberapa buah rumah yang ada di situ rosak. Okay, jika lihat dalam dialog ini ada perkataan berwarna hijau iaitu kata ganti nama tunjuk. Ya, merujuk kepada tempat. Okay, oleh itu, tempat kosong memohon bantuan daripada tempat kosong untuk membaiki rumah-rumah tempat kosong. Okey, kita teruskan dengan pembacaan dialog sultan. Baiklah penghulu, tempat kosong akan membantu apa-apa yang perlu. Okey, dalam dialog ini ada tulisan yang berwarna biru iaitu merujuk kepada kata ganti nama tanya. Ya. Okey, penghulu menjawab, terima kasih tuanku. Jadi, murid-murid dah ada jawapan kata ganti nama yang sesuai berdasarkan tempat kosong ataupun dialog yang kita ujarkan. Mari kita semak bersama-sama. Okay, oleh itu, Patik memohon bantuan daripada tuanku untuk membaiki rumah-rumah mereka. Ya, kenapa mesti menggunakan kata ganti nama Patik? Ya, kerana penghulu ialah rakyat. Apabila kita berbicara dengan sultan atau raja, kita perlu menggunakan kata ganti nama Patik. Ya, kerana kita berbicara dengan sultan atau raja, kata ganti namanya ialah tuanku. Ya, jelas ya murid-murid? Mari kita teruskan dengan jawapan yang keempat.
Baiklah penghulu, beta akan membantu apa-apa yang perlu. Kenapa beta? Kerana sultan yang mengujarkan dialog ini. Jadi penggunaan kata ganti nama bagi sultan atau raja ialah beta. Okey, cikgu harap murid-murid dapat memahami penggunaan kata ganti nama diri dalam dialog ini. Jadi kita teruskan pembelajaran kita seterusnya. Ini kesinambungan daripada teks yang kita baca sebentar tadi. Mari kita baca seterusnya. Penghulu, terima kasih tuanku. Okey, babak 2. Baginda telah merintahkan semua hulu balang dan rakyat jelata bersama-sama membaki rumah mangsa ribut. Penduduk kampung gembira kerana rumah mereka telah kembali seperti sedia kala. Mereka juga berganding bahu menaikkan semangat penduduk kampung itu semula. Jadi dalam babak 2 ini ada penggunaan baginda yang merujuk kepada siapa? Raja atau sultan. Jadi rakyat berasa amat gembira kerana sultan atau raja ni telah membantu mereka, mengerahkan rakyat jelata yang lain membaiki rumah mereka dan mereka dapat hidup seperti sedia kala. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu jelas dengan penerangan cikgu tentang kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama tanya. Kita teruskan. Baiklah murid-murid, kita tiba di penghujung video pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini, cikgu dapat simpulkan berdasarkan teks yang kita baca, nilai murni yang ada terdapat dalam teks ini iaitu kita mestilah bersatu padu dalam semua hal sesuai dengan maksud peribahasa yang terdapat dalam teks ini iaitu seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Ya. Kerja yang kita lakukan sekiranya kita buat secara bergotong royong ataupun bersama-sama, ia akan menjadi lebih mudah dan senang untuk dilakukan. Jadi inilah nilai yang terdapat dalam teks iaitu kesepaduan sultan sebagai pemimpin yang dapat mengarahkan rakyatnya untuk bekerjasama membantu mangsa-mangsa ribut membaiki rumah mereka. Seperti biasa, cikgu ada kongsikan latihan Google Form berkaitan dengan tajuk. Kamu boleh scan QR code ini dan klik link Google Form di bawah deskripsi bawah video cikgu. Isi maklumat tentang kamu dan jawab soalan dengan betul. Cikgu mengharapkan perkongsian kali ini mendatangkan manfaat dan sekiranya kamu ada sebarang pertanyaan berkaitan tajuk, kamu boleh tulis di bahagian komen. InsyaAllah jika ada waktu terluang, cikgu akan menjawab pertanyaan yang diajukan. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.